Jadi, Assalamualaikum semua. Jadi, ramai yang baru masuk, cikgu ulang balik lah. Baru cikgu kita nak start belajar. Okey. Jadi, hari ni kita masih lagi dalam jatuh bebas. Cuma kita nak buat penyelesaian masalah lah. Okey, ataupun kira-kira lah macam mana kita nak mengira jatuh bebas ni. Okey, objek yang jatuh bebas. Membuat pengiraan berkaitan dengan jatuh bebas. Okey. Jadi cikgu harap semua boleh dengar, semua boleh respon lah apa yang cikgu akan ajar ni. Okey, cikgu nak kamu aktif lah untuk respon apa yang cikgu ajar. Okey. Jadi, untuk penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas, untuk objek yang jatuh dengan pecutan G, okey. Pecutan G ni adalah pecutan graviti lah apa yang cikgu ajar. Okey. Pecutan graviti biasanya yang digunakan untuk di sekolah adalah 10 ms negatif 2. Okey, ni biasanya lah. Okey, tetapi nilai sebenar dia adalah 9.81 ms negatif 2. Okey, ni adalah nilai sebenar dia lah. Okey. Jadi, bila jawab soalan, dia bergantung kepada soalan lah. Kadang-kadang, kalau dia tak bagi tahu, kamu guna saja 10 ms negatif 2 ni. Tapi kalau dia minta, contohnya ada satu soalan yang special, dia minta guna nilai G 9.81, bermakna kamu kena guna nilai G 9.81 lah. Dia bergantung kepada soalan. Tapi kalau soalan tu tak nyatakan nilai G dia, automatik kamu tahu dia adalah 10 ms negatif 2. Okey. Jadi kita lihat formula-formula yang melibatkan jatuh bebas. Dia ada 3. Okey, ini adalah 3 formula yang melibatkan jatuh bebas. Okey. Sebenarnya formula ni kamu dah belajar pada gerakan linear itu. Okey. Ini adalah formula yang sama dengan gerakan linear. Okey, formula yang sama dengan gerakan linear. Okey, iaitu V. Kalau masih ingat lagi lah. Okey, V sama dengan U tambah AT. Ini formula yang menyebabkan gerakan linear. Pergerakan linear yang kita belajar bab 1 ke bab 2 awal itu. 2.1. Okey. S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT kuasa 2. V kuasa 2 sama dengan UT tambah 2 AS. Ini adalah formula gerakan linear. Okey, tapi ini formula gerakan linear yang melibatkan pergerakan kiri ataupun kanan, depan ataupun belakang. Okey, dia melibatkan perjalanan pada paksi X. Okey, sebab apa kita kata begitu? Dia pergerakan kat sini. Okey, kiri ataupun kanan. Sebab nilai kat sini formula dia adalah A. Okey, A ni adalah untuk pecutan kiri atau kanan. Okey, tapi kalau melibatkan pergerakan jatuh bebas, dia melibatkan pergerakan daripada atas ke bawah ataupun daripada bawah ke atas. Dia melibatkan pergerakan daripada atas ke bawah ataupun daripada bawah ke atas. Maknanya dia melibatkan pada paksi Y lah pergerakan tu. Okey. Jadi sekarang bermakna nilai A ni kita kena gantikan dengan pecutan graviti ataupun kita tukar saja simbol dia sebagai G. Kita boleh tukar simbol dia sebagai G. A ni kita tukar simbol dia sebagai G. Okey, simbol dia sebagai G. Okey, sebab A dia ni sama juga dengan pecutan graviti. Okey, kalau pergerakan daripada kiri ke kanan ataupun depan ke belakang, pergerakan pada paksi X ni, kita guna pecutan biasa A. Okey, tapi kalau pergerakan daripada atas ke bawah, kita guna pecutan dia adalah G. Okey, G ni adalah malar lah. Okey, sama saja. Itu 10 ms negatif 2. Okey. Okey, untuk nota. Objek jatuh, A sama dengan G. Apa yang cikgu cerita tadi lah. A sama dengan G. G adalah 10 ms negatif 2. Objek yang dilontarkan ke atas, okey, maknanya daripada bawah naik ke atas, nilai A dia adalah negatif, okey. Nilai G dia adalah negatif, okey. Negatif 10 ms negatif 2. Okey, kenapa objek yang dilontarkan ke atas nilai dia adalah negatif? Okey, kau tengok kat sini G dia adalah negatif 10.
kerana dia melawan arah tarikan graviti. Tarikan graviti kamu tahu dia turun ke bawah, dia tarik ke bawah. Okey, bila kamu lontarkan objek naik ke atas, jadi dia bergerak naik ke atas. Jadi pergerakan dia melawan graviti. Okey. Jadi sebab itulah nilai dia adalah negatif. Itu maknanya bermaksud dia nyah pecutan. Okey, bila kamu lempar bola daripada bawah naik ke atas, dia semakin perlahan kan. Maknanya dia adalah nyah pecutan. Tapi bila kamu jatuhkan objek daripada atas ke bawah, mana objek itu dia ikut arah tarikan graviti. Jadi objek itu dia semakin laju. Dia semakin mempecut. Jadi sebab itulah nilai dia adalah positif. Okey. Jadi benda tu cikgu harap kamu boleh faham lah. Okey. Pada kedudukan tertinggi, V adalah sama dengan kosong. Okey, V adalah sama dengan kosong. Okey, contohnya, bila kamu lontarkan daripada bawah, naik ke atas, kemudian objek itu akan turun ke bawah balik kan. Okey, pada dia berada pada ketinggian yang paling tinggi ni, nilai V kita tahu dia adalah V sama dengan kosong. Okey, V mesti sama dengan kosong. Okey, bila dia berada di tempat yang paling tinggi. Okey, tempat paling tinggi nilai V dia adalah kosong. Okey, jatuh ke bawah V adalah positif. Naik ke atas V adalah negatif. Okey, kalau kita turun ke bawah macam ni, nilai V dia mestilah positif. Okey, bila kita lontarkan dia naik ke atas, nilai V dia adalah negatif. Okey, ini benda yang mesti kamu tahulah untuk lakukan pengiraan. Okey, basic yang perlu kamu tahu. Okey, boleh tak setakat ni? Dia boleh faham tak setakat ni? Boleh dengar tak suara ni? Ada orang ke tak ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Boleh. Boleh. Okey. Jadi, kita next pergi ke seterusnya. Okey. Latihan 1. Okey, kita tengok latihan 1. Okey. Sekarang ni dia bagi nilai G lah. Okey, G, andaikan G adalah 9.81 ms negatif 2 dan tiada rintangan udara. Okey. Soalan 1. Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. Okey, ni rasanya ada dalam buku kamu Kamu boleh check buku letak kamu muka surat. Surat berapa latihan ni? Muka surat. Muka surat 36 Surat 36 latihan 1. Okey, kamu boleh tengok dalam buku modul kamu. Okey, dalam modul kamu ada muka surat 6. Okey, Farisha ada dapat tak modul Farisha? Cikgu rasa cikgu ada bagi dekat kawan kamu nak untuk pas kat kamu. Bagi kat Amir kot itu. Farisha ada tak? Boleh dengar tak Farisha? Tak dapat cikgu. Tak dapat? Cikgu ada kirim dekat Amir tu. Nanti cikgu tanya balik Amir. Punya tak bagi punya Amir. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Soalan 1A. Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. Berapa lamakah masa yang diambil oleh batu untuk mencecah tanah? Okey, seperti biasa cikgu bila soalan pengiraan dalam fizik, soalan pengiraan yang pertama sekali kamu kena pandai buat mengeluarkan data yang diberi, maklumat yang diberi. Okey, sebiji batu di ketinggian 45 meter. Okey, 45 meter ini kita tahu dia adalah sesaran S. S sama dengan 45 meter. Okey. G, dia dah bagi dah G. G sama dengan 9.81 ms negatif 2. Okey. Jadi apa lagi maklumat yang kita tahu? Okey.
Jadi dia kata sebiji batu jatuh dari ketinggian 45. Okey, jadi kalau jatuh daripada atas, asalnya kelajuan dia berapa? Dia mesti berada daripada keadaan pegun lah. Okey. Kamu tengok gambar ajar ni kan? Okey, pada ketinggian 45 dia dijatuhkan. Okey. Jadi hal laju awal dia adalah U. U dia mestilah kosong. Okey, sebab dia dijatuhkan daripada keadaan tidak bergerak, kemudian dia dilepaskan, baru dia jatuh. Okey, sebelum dia jatuh tu, U dia adalah kosong. Okey. Oh, ada siapa lagi nak masuk? Ada baru nak masuk. Sekejap. Amir. Okey, Assalamualaikum Amir. Amir isi link kehadiran lah. Amir. Boleh respon tak Amir? Dengar tak cikgu cakap? Amir, buku modul cikgu ada bagi kan yang Farisha punya untuk kamu. Kamu dah bagi ke belum dekat Farisha? Dah bagi ke belum? Farisha kata tak dapat pun. Ha. Pergi bagi dekat Farisha nanti. Okey. Petang-petang ni kamu pergilah rumah dia sekejap bagi kat Farisha. Farisha kata tak dapat. Ha, jangan lupa pula. Okey. Jadi kita teruskan pengiraan untuk ini. Okey. Jadi kita dah ada maklumat yang dibagi iaitu S sesaran, G graviti dan U sama dengan kosong. Okey, jadi kita tengok formula yang ada. Formula yang ada adalah V sama dengan U tambah AT. Okey. Sekejap, dia suruh cari apa ni? Masa Dia suruh cari masa. Okey, berapa lamakah masa? Okey, dia suruh cari masa. Jadi T sama dengan berapa dia minta kamu cari? T sama dengan... Okey, dia minta kamu cari T berapa? Okey, dia minta untuk kamu cari T Okey, jadi kita tengok formula yang dibagi. Ada 3 formula yang dibagi. Okey, V sama dengan U tambah AT. V sama dengan U tambah A ni kita tukar kepada G. Sebab kita tahu A dia adalah gravity. GT. Okey, formula yang kedua adalah S sama dengan UT. S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. 1/2 GT kuasa 2. Okey, formula yang ketiga adalah V kuasa 2. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. 2AS. Okey. Jadi, kita ada 3 formula. Kita nak guna formula yang mana? Cikgu ajar itu untuk tentukan mana formula yang kamu perlu gunakan. Kamu kena lihat kepada maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi adalah S. Okey, S. Okey, dia bagi kamu S. Kamu cari kat mana yang ada S. Okey, ni tak ada S. Formula yang pertama tak ada S, potong. Formula yang kedua ada S, kita boleh guna. Formula yang ketiga pun ada S, kita boleh guna. Okey, kita tengok G. Okey, semua ada G. Oh, ni G juga ni. AS ni. A ni kita tukar kepada G. Sebab A adalah pecutan. Okey, sekarang melibatkan pergerakan atas dan bawah. Jadi, bermakna kita menggunakan gerakan pecutan graviti. Okey. U, kita tengok yang mana ada U. Dua-dua pun ada U. Okey, sekarang kita nak cari T kan. Jadi, formula mana yang ada T?
Okey, formula yang kedua yang ada T. Jadi kita potong formula yang ketiga, kita gunakan formula yang kedua iaitu S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okey, sekarang kita masukkan nilai. Okey, nilai S adalah 45. Nilai S 45, tulis saja 45. Sama juga dengan U. U bersamaan dengan kosong. Okey, darab dengan T kita tak tahu. Okey, tambah dengan 2. Okey, nilai G dia bagi 9.81. Okey, 9.81. Okey, T kuasa 1/2 silap. 1/2. Okey, 1/2 darab 9.81 darab T kuasa 2. T kuasa 2 ni kita nak cari. Kita tak ada nilai T kuasa 2. Okey, jadi kita tahu kosong darab T ni potong tak ada. Jadi yang tinggal adalah 45 sama dengan 1/2 9.81 T kuasa 2. Okey, jadi kamu boleh tekan kalkulator 1/2 darab 9.81. Kamu akan dapat nilai dia adalah 4.905. Okey, kamu akan dapat bersamaan dengan 45 sama juga dengan 4.905 T kuasa 2. Okey, jadi kamu nak cari nilai T, pindahkan dia sebelah sini, kamu akan dapat bersama dengan 45 per 4.905 sama dengan T kuasa 2. Okey, jadi T kuasa 2 kamu akan dapat bersamaan dengan okey, tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator berapa dapat. .174. Jadi kamu nak cari nilai T bukan nak cari T kuasa 2. Kamu nak cari nilai T, jadi bermakna kamu kena punca kuasakan 9.174. Tekan punca kuasa, kamu dapatlah jawapan. Okey, tekan kalkulator dapat berapa tengok. Okey, jawapan kamu lebih kurang ni lah. Kamu akan dapat T dia bersamaan dengan 3. T dia sama dengan 3.03 Sun. Ini jawapan yang kamu akan dapat untuk soalan yang pertama. Jadi ini adalah pengiraan dia lah. Okey, pengiraan dia formula ya. Guna formula, cuma kamu kena pandai lah. Asas matematik kamu kena kuat lah. Okey. Ni dia ada bagian ni. 3.03. Okey. Ni kamu boleh salin lah dekat buku latihan kamu. Kan ada buku latihan modul. Dalam modul tu salin jalan kerja ni. Okey. Ni sebagai panduan lah untuk kamu jawab nanti. Okey. Okey, untuk soalan B pula. Ni soalan A. Okey, ni soalan A. Okey. Untuk soalan B. Okey, berapakah laju batu itu semasa ia menghentam lantai? Sekarang dia minta untuk kamu cari V. Okey, kamu nak guna formula mana kalau nak cari V? Formula 1, 2, 3. Okey, tadi 3 botol je kena padam balik. Okey, nak guna formula mana? Boleh respon tak? Formula mana yang kamu nak guna? Formula 1, 2, 3 untuk cari V. 1. Gunakan formula 1. Okey, kita guna formula 1 sebab formula 1 ada V, ada
U pun kita ada maklumat, G kita ada maklumat, T pun kita ada maklumat. Jadi, kita nak cari V. Okey, kita gunakan formula 1. V sama dengan U, T, silap. Okey, gunakan formula 1. V sama dengan U tambah G, T. Okey. V sama dengan, U, nilai U kita ada. Kita tahu nilai U dia adalah 0. Tambah dengan nilai G dia. Okey, G dia kita tahu dia dah bagi adalah 9.81. Tulis saja 9.81. Okey, dan nilai T. Okey, T dia kita kira tadi adalah 3.03. Jadi kita tulislah 3.03. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai berapa? Berapa nilai dapat? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator ni. Cepat-cepat, aku tunggu jawapan kamu ni. Berapa dapat? Okey, dapat berapa? Kalkulator ada tak ni? Kamu akan dapat nilai kamu bersamaan dengan 29.72. Okey, unit untuk hal laju adalah MS-1. Okey, ini jawapan kamu dapat. Okey. Jadi kamu boleh tulis dekat buku modul kamu. Okey. Okey. Jadi, sebelum cikgu pergi ke soalan seterusnya, cikgu nak tanya kamu, ada masalah tak untuk faham jalan pengiraan ni? Tak ada. Tak ada, Miu okey, boleh faham? Adi boleh faham ke Adi? Boleh ya. Boleh Okey, ni sebenarnya sama dengan pengiraan gerakan linear yang kita belajar sebelum ni. Kita belajar kat sekolah hari tu. Sebelum cuti hari tu kita ada belajar formula gerakan linear. Formula yang sama, pengiraan dia pun sama, cuma yang berbeza dia adalah G saja. A tukarkan dengan G. A dia kita dah ada dah. Okey, senang. Kalau yang melibatkan G ni senang sebab G dia kita dah tahu dah berapa nilai dia. Yang tu tak payah cari Okey, jadi kita tengok untuk soalan kedua. Okey, cikgu nak bincangkan soalan kedua je. Tapi yang ni cikgu nak kamu yang buat. Okey. Ini kamu cuba buat. Okey, menggunakan formula yang diberikan. Okey, kamu buat dekat dalam modul kamu Okey, cuba buat sekarang. Cikgu bagi masa sekarang pukul 8.43. Okey, cikgu bagi masa 8 minit lah untuk kamu jawab soalan A dan soalan B. Okey, gunakan formula, keluarkan maklumat dan pilih formula mana yang kamu nak guna. Okey, cuba jawab boleh Tak faham tanya cikgu terus, cikgu akan ajar kamu. InsyaAllah. Okey, buat sekarang 8 minit. Oh, sama ni soalan dia. Dia soalan 1.
Okey, semua cuba Okey, kalau ada tak jawab, tak dapat, tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu ada ni, tunggu kamu untuk bertanya. Cikgu, formula dia pun sama yang macam atas ke? Berdasarkan maklumat yang diberikan tu, cikgu rasa sama saja. Sama macam formula kat atas. Okey, cikgu bantu kamu sikit lah. Okey, Amir menjatuhkan batu ke dalam perigi. Jika jarak antara bahagian atas perigi dan permukaan air ialah 20 meter. Jadi jarak itu kita tahu dia adalah sesaran S. Kita simbol dia ada S adalah 20 meter. Okey. Okey, berapakah masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan air? Okey, jadi kalau Amir nak jatuhkan batu, okey, mula-mula sekali batu tu mesti dalam keadaan pegun. Tak adalah batu tu terus bergerak. Okey, dia tahu Amir nak jatuhkan batu, batu tu mesti berada dalam keadaan pegun mula-mula sekali. Jadi bermakna U dia adalah kosong. U dia mestilah sama dengan kosong. Dan dia minta untuk kamu cari nilai T. Sama dengan berapa. Okey. Jadi, itu maklumat yang diberikan. Jadi, kamu cuba cari, pilih formula yang mempunyai maklumat yang diberikan. Okey. Formula tu dah ada dalam buku kamu. Tengok je dalam buku. Cuma yang A tu tukar jadi G. Okey, lupa. Dia ada bagi lagi G Okey, G tadi kita guna G yang sama. Macam kat atas adalah 9.81 G dia. MS negatif 2. Itu maklumat yang diberikan. Siapa yang dah siap? Ada siapa-siapa yang dah siap tak? Untuk soalan A. Okey, dapat berapa jawapan dia untuk soalan A? 2A. 2.02. 2.02 Okey, sekejap kita check jawapan dia berapa. Okey, betul meh. Okey, jadi untuk soalan 2A, Amir kan tadi kan? Okey. Nizam. Nizam. Ingatkan Amir ni. Okey, untuk soalan 9, soalan 2A, jadi kamu masih lagi gunakan formula yang sama macam soalan 1 tadi Okey, gunakan formula S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT kuasa 2. Okey, jadi maklumat yang kita ada, U kita tahu kosong, nanti gantikan kosong dekat U. Jadi kat sini kamu akan dapat kosong lah semua. UT kan? Kosong darat T, kosong lah jawapan dia. Okay, S dia 20. Ni 1 per 2 dah 9.8 lah. Guna 9.81 ni. 9.81. Okay, darab T kuasa 2. Okay, T kuasa 2 sama juga dengan ni. Kira-kira dapatlah 2.2. Okay. Untuk B. Siapa yang dah siap B? Ada yang dah siap tak yang B?
Yu Hong siap tak Yu Hong? Chan Yu Hong. Biasa cepat Chan Yu Hong jawab. Chan Yu Hong Kaling. Sila tengok dah siap ke, ada yang dah siap ke? Okey. Soalan nombor 2. Okey, dah habis ni. Okey, soalan yang kedua adalah kita tengok berapakah halaju batu itu apabila dia terkena pada permukaan air. Maknanya dia nak cari V lah. Okey, halaju akhir dia nak cari halaju akhir itu nak cari V. Gunakan formula yang pilih formula yang sesuai dengan maklumat yang kamu ada. Okey, jadi sekejap. Okey, jadi kamu akan dapat V sama gunakan formula V sama dengan U tambah AT. Okey. U kamu tahu kosong. U kosong. Okey. A dia adalah 9.81. Okey. Darabkan dengan T. T dia adalah 2.02. Jadi kamu kena guna 2.02 ya. Jangan guna 2 ni. 2.02. Dia pun guna 2.02. Okey. Saya takut jawapan dia lain lah. Jadi kamu akan dapat last sekali adalah 19.6. Okey, boleh tak kira yang ni? Ada siapa-siapa yang tak faham tak? Ada yang tak pasti? Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, cakap tak faham. Faham. Faham Okey. Jadi satu lagi contoh yang aku tunjuk. Jadi kamu buat sendirilah. Okey. Lepas ni kita nak ni buat ni. Okey. Jadi ini contoh yang berlainan sikit lah. Okey, kita tengok sebiji bola dilontar ke atas secara menegak dengan halaju awal adalah 10 ms negatif 1. Hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Okey. Jadi sekarang dia bagi tahu maklumat yang dapat kat sini. Dia kata sebiji bola dilontar ke atas. Maknanya daripada bawah naik ke atas. Betul tak? Kemudian bola itu mesti akan jatuh ke bawah, betul? Okey. Bila kita lontar bola daripada bawah naik ke atas, bola itu akan jatuh ke bawah. Okey, jadi dia kata halaju awal dia mula-mula sekali U dia adalah halaju awal ni U Halaju awal adalah U. U dia bersamaan dengan 10 ms negatif 1. Okey, hitungkan masa bola itu mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum kat mana? Ni kat sini. Ini adalah tinggi maksimum dia. Okey, apa yang perlu kamu tahu bila dia mencapai tinggi maksimum, nilai V dia berapa? Nilai V dia berapa? Halaju dia. Bila dia mencapai ketinggian maksimum. Potong. Ya, betul. Okey. Jadi bila bola tu bila naik paling tinggi, sebelum dia turun ke bawah, dia akan berhenti dulu sekejap. Stop sekejap, baru dia jatuh ke bawah. Okey. Jadi nilai V dia adalah kosong. Jadi kamu tahu V dia sama dengan kosong. Itu maklumat yang kamu kena tahulah. Dia tak bagi tahu tapi berdasarkan situasi kamu dah tahu dah. V dia kosong. Itu pentingnya kamu faham soalan. Keyword dia ada kat sini. Dilontar ke atas. Jadi bila dilontar ke atas, kamu tahu bola akan naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Sebelum dia turun, dia akan berhenti. V dia akan kosong. Okey. Jadi maklumat apa lagi tahu? G kamu tahu apa G? G tahu tak? Nilai G dia berapa? Nilai G dia standard. Sama je semua. 9.81. 9.81. Tapi kat sini kamu kena hati-hati. 9.81. Okey. Kena hati-hati sebab apa? Dia kata daripada bawah naik ke atas. Bila daripada bawah naik ke atas, nilai G dia akan jadi nilai Negatif. negatif. G dia adalah
sama dengan negatif. Okey, nilai G dia mesti negatif. Daripada atas turun ke bawah, nilai G dia adalah positif. Okey, logik lah kan. Bila kamu lontar bola daripada bawah ke atas, kelajuan dia semakin perlahan kan. Daripada bawah, kamu lontar bola daripada bawah, naik ke atas, kelajuan bola tu semakin perlahan. Jadi kalau kelajuan bola itu semakin perlahan, bermakna dia adalah nyah pecutan. Bila nyah pecutan dia negatif lah. G dia negatif lah, pecutan dia. Okey. Bila kamu lontarkan daripada atas turun ke bawah, pecutan dia semakin laju. Jadi bila pecutan dia, hal laju dia semakin laju. Jadi makna pecutan dia positif lah. Okey. Nantilah kamu tengok dekat bawah, hal laju awal dia adalah 10 meter per saat. Bila sampai dekat maksimum dia, kelajuan dia jadi kosong. Maksudnya kelajuan dia semakin perlahan. Jadi nilai G dia adalah negatif 9.81. Itu kamu kena tahulah. Okey, basic dia. Kamu kena tahu. Okey, lagi dia suruh kamu cari masa T. Jadi dia guna formula mana? Dia guna formula mana berdasarkan maklumat yang dia bagi ni? Guna formula sama juga rasanya. Iaitu OS dia tak bagi. Tak boleh guna formula sama. Dia guna formula yang mana satu? Beritahu cikgu. Guna mana nak guna ni? Nombor satu. V, okey, betul lah nombor satu. V sama dengan U tambah AT. A ni kita tukar pada G lah. GT. Kita buat GT. Okey. V sama dengan U tambah GT. U kamu tahu 10. V kamu tahu kosong. G kamu tahu. T yang kamu nak cari. Jadi masukkan saja dalam formula. Kira-kira U kosong. V kosong. U 10. Tambah dengan G negatif 9.81 T. Okey, nak cari nilai T. Jadi, kira-kira dapat berapa? Negatif 10 dengan negatif 9.81 T. Okey, pindahkan ini ke sebelah sini. Kamu akan dapat negatif 10 per negatif 9.81 sama dengan T. Jadi, nilai T dapat sama dengan tekan pelata dapat berapa? Dan berapa nilai dia? Okey, dapat nilai dia berapa ni? Tekan kalkulator. 1.02 saat. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan nombor 2. Dia minta kamu cari tinggi maksimum. Tinggi ni maksudnya sesaran lah, S. Dia minta kamu cari S, nilai S. Okey, nak cari nilai S, kamu ada T, ada V, ada U, ada G. Okey, nak gunakan formula mana? Nak cari S. Nak guna formula mana? Kita boleh gunakan formula yang kedua, iaitu S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT kuasa 2. Jadi masukkan nilai A ni tukar pada G lah. Syed lupa A tukar pada G. Okey, S nak cari nilai S, masukkan nilai U. Nilai U adalah 10. Nilai T adalah 1.02 tambah dengan 1 per 2. G kamu tahu adalah negatif 9.81. T dia sama juga 1.02 kuasa 2. Tak muat.
Okey. Jadi kamu tekan kalkulator, kira-kira kamu akan dapat nilai dia bersama dengan berapa. Okey, ni akan dapat bersama dengan 10.2 tolak dengan kamu akan dapat bersama dengan 5 point. Okey. Sikit. Kamu akan dapat bersama dengan 5.1 lah. 5.1 kamu dapat. Dapat tak? Ketinggian dia bersama dengan 5.1. Boleh tak? Boleh Okey. Jadi ni jalan pengiraan kamu. Boleh salin yang ni. Macam mana nak kira dia. Okey. Print screen lah nanti. Kamu salin lah nanti. Okey. Siapa yang dah buat tu bagus lah. Okey. Tapi yang masih blur-blur lagi tu boleh tanya cikgu. Okey. Jadi cikgu nak